jadi 3 minggu cuti tu terperanjat juga. Ingatkan hari ni nak cuti lagi tapi tak boleh, nanti dah sebulan. Nangis kan. Cakap, oh 3 hari dah sebulan je. Itulah saya kata ni bulan 12 cuti lagi nanti kan. So kita lagi berapa hari je. Lagi berapa hari tau? Sekolah pula apa ni? Belajar. What is this? What is that? Tak tahu binatang tu takut. Is it? Tu. Balik buku saya. Ya, buruk. Saya tak kipas tu tak buka. Mana je masuk? Dah lah, biarlah tak apa. Biarkan. Oh, dia berak. Macam-macam. eh, ni bila nak start ni? Dengan, dengan serangganya, dengan burungnya. Ya Allah. Burung merbuk pula. Aduh. Macam-macam. Okay. Tak apa, yang penting binatang tu dah tak ada kat meja saya. Tapi ngeri lah binatang tadi tu. Oh ya. Ada tanduk. Okay, tak apalah. Okey, kita muka surat apa hari ni? 387. Oh, 387? Okey, betul. Ingat lagi tak hadisnya tentang apa? Cik Ana senyum. 3 minggu cuti tau, jangan main-main.
Kak Ram ingat tak Kak Ram? Kita apa? Liza mana Liza? Ha, bukan, ni Kak Zah. Liza tak ada. Lama pula dia cuti lebih daripada saya. Lebih dari guru cuti. Okey. Tak, saya kurang je lah. Tak apa, tak apa. Siapa nak cuti sebulan pun tak apa. Yang saya tahu saya tak boleh cuti sebulan. Okey. Baik. Kisahnya tentang Nabi uh, Nabi letakkan pelepah di mana? Di kubur. Kubur apa? Kubur siapa? Ah, kubur wanita? Bukan orang perempuan. Tak sebut wanita. Dah jadi hadis mauduk dah ni. Okey. Dua orang yang buai kecil, okey, kemudian namimah. Namimah apa bahasa Melayu? Adu domba, batu api, okey. Baik, kita lihat di sini. Muka surat 387, sambungan perbincangan tentang hadis di bab yang ke berapa ni? Apa suka sangat tu? Di bab yang ke-55, okey. Bab yang ke-55 hadis kita tentang termasuk dosa besar orang yang tidak menjaga dirinya dari terkena air kencing saat buang air kecil, dan juga ada lagi satu perbahasan berkenaan dengan namimah iaitu perbuatan adu domba. Okey, muka surat 387 kita akan mula perbincangan dari perkataan kisrataini. Kisrataini maknanya dua bahagian. Apa yang dua bahagian di sini? Nabi patahkan. Okey, Nabi patahkan. Satu batang tu jadi dua. Okey, kisrataini dibagikan kepada dua bahagian. Bagaimana cara bacaannya diajarkan kepada kita, iaitu dibaca dengan mengkasrahkan. Kasrah maknanya baris bawah, huruf kaf. Kata al-kisrah artinya bahagian dari sesuatu yang sudah dipatahkan. Nampak jelas dalam riwayat Al-A'mash bahawa pelepah tersebut adalah setengahnya. Dan dalam riwayat Jarir darinya tercantum dengan lafaz bithnatain, iaitu dua potong. An-Nawawi berkata ba adalah huruf tambahan yang berfungsi sebagai penguat dan dimansubkan kerana kedudukannya sebagai hal. Itu tak apalah, itu daripada sudut bahasa sahaja. Yang penting kita faham kisratan ini adalah dua bahagian. Daripada satu dipatahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi dua bahagian untuk diletakkan di dua kuburan. Sebab itu perkataan yang seterusnya dijelaskan kepada kita, perkataan fawada'a. Jadi setelah Nabi patahkan menjadi dua bahagian pelepah itu, Nabi letakkan. Maka di sini kita lihat dalam riwayat Al-A'mash mendatang disebut dengan lafaz fagharaza. Lalu beliau menancapkan. Ada beza tak wada'a dengan gharaza? Ada, okey. Kalau wada'a namanya letak. Okey, kalau gharaza cucuk, tancap. Okey, kita cucukkan. Jadi kalau kita faham di sini, bila kita baca fawada'a, kita seolah-olah dapat bayangkan Nabi cuma letak macam ni je. Okey, Nabi letak gini je. Tapi kalau digunakan dengan lafaz gharaza, gharaza maknanya kita cucuk. Maknanya dia berdiri tegak di kuburan tersebut. Baik, ini perbezaan perkataannya. Jadi ada riwayat, contohnya dalam riwayat Al-A'mash digunakan perkataan gharaza yang maksudnya menancap. Baik, seterusnya kita ada perkataan fawada'a. Fawada'a ala kulli qabrin minhuma kisra. Baginda meletakkan di atas masing-masing dari dua kuburan itu sepotong pelepah. Di dalam musnad Abdu bin Humaid dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad dari Al-A'mash tertera dengan redaksi thumma gharaza. Sekali lagi gunakan perkataan gharaza. Inda ra'si kulli wahidin minhuma qita'ah.
Kemudian baginda menancapkan pada masing-masing bahagian kepala dua kuburan itu sepotong pelepah. Baik, perkataan berikutnya faqilalah, maka ditanyakan kepada Nabi. Bila para sahabat nampak Nabi patahkan pelepah itu jadi dua bahagian, lalu Nabi tancapkan di dua kubur tersebut, para sahabat pun hairan. Kenapa Nabi buat sedemikian? Jadi di sini dijelaskan kepada kita, ditanyakanlah kepada Nabi, dalam riwayat Al-A'mash disebutkan dengan lafaz qalu, iaitu para sahabat pun berkata. Berkata di sini kita faham bertanya. Okey, para sahabat bertanya. Kami tidak menemukan nama sahabat yang bertanya tersebut. Jadi dalam mana-mana riwayat kita tak tahu sahabat yang mana satu yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan dengan jelas nama sahabat itu. Jadi kita pun tak boleh nak kata adakah dia Omar ataupun Abu Bakar, Osman, Ali, kan tak tahu siapa. Yang penting kita kata dia adalah sahabat. Sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita dapati di sini ada perkataan la'allah. Ini siapa yang kata? Nabi. Okey. Nabi menggunakan perkataan la'allahu, semoga saja. Ataupun dengan kata kita mudah-mudahan, begitu ya perkataannya. Mudah-mudahan. Jadi Ibn Malik berkata huruf ha, hu kat belakang itu boleh disebut dhamir sya'ni dan boleh juga diartikan dengan an, iaitu mausul. Okeylah, tak apa, tinggalkan saja. Dia masuk ilmu nahu nanti kan. Sebab ilmu nahu ni kalau saya nak baca dia kena ada basic. Kalau tak ada basic memang tak faham apa benda lah. Jadi baik-baik tak payah baca. Biarkan saja. Yang penting difahami di sini ialah okey, yang penting kita fahami di sini ialah maksud la'allahu itu ialah mudah-mudahan ataupun moga-moga hal yang Nabi buat itu dimaksud sedemikian. Okey, masuk muka surat 388, kita lihat perkataan yukhaffafa. Yukhaffafa maksudnya dapat diringankan, dibaca dengan memfathahkan huruf fa. Jadi huruf fa itu dibaca baris atas. Maksudnya ialah siksaan terhadap kedua penghuni kuburan tersebut dapat diringankan. Jadi bila Nabi SAW menancapkan pelepah ini di kedua kuburan itu masing-masing, maka ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa dibuat sedemikian? Jadi Nabi kata apa? La'allahu, moga-moga dua pelepah ini dapat meringankan siksa kubur kedua-dua penghuni kubur tersebut. Baik, selama mana ada kita panggil sebagai masanya, jangka masa yang Nabi SAW sebutkan di sini, iaitu perkataan malam taibasa, selama dua pelepah ini belum mengering. Selama dua pelepah ini belum mengering. Demikian yang tercantum dalam kebanyakan riwayat dengan menggunakan huruf ta, iaitu taibasa. Artinya selama dua potong pelepah itu belum kering, iaitu masih basah. Sedangkan dalam riwayat Al-Kushmihani disebutkan dengan lafaz illa an taibasa. Kecuali ada perkataan illa dekat depan tu. Kalau lihat riwayat Kushmihani,
Okey, kalau lihat dalam riwayat Al-Kushmihani disebutkan dengan lafaz illa an taibasa, kecuali jika kedua pelepah itu sudah kering. Dan kita lihat di sini tertera dengan huruf istithna. Istithna ni maksudnya ialah pengecualian. Perkataan tu illa ada maksud pengecualian. Adapun riwayat Al-Mustamli mencantumkan lafaz ila ayyaibasa. Okey, dia tak guna illa tapi dia guna perkataan ila hingga keduanya kering maksudnya. Yakni tertera dengan huruf ila. Ila di sini maksudnya lil ghayah, untuk tujuan dan dengan huruf ya yang artinya dua ranting kayu. Illa ila an ayyaibasa. Jadi kita lihat di sini ada 3 cara pembacaannya dalam beberapa riwayat. Kalau lihat dalam riwayat Imam Al-Bukhari riwayatkan Nabi sebut ma lam taibasa. Sebagaimana yang menjadi perbincangan kitab kita. Tapi bila kita buka riwayat Al-Kushmihani, dia guna illa an taibasa. Kemudian bila buka riwayat Al-Mustamli, di situ kita dapati lafaz yang digunakan ialah ila ayyaibasa. Okey, tapi tak jadi masalah lah, ini cara saja, cara pembacaan oleh perawi, namun yang penting maksudnya sama. Maksudnya ialah sehingga pelepah itu dia jadi kering. Okay, selama mana pelepah ini dia basah, dia tidak mengering, selama itulah seksa kubur, dua penghuni kubur tersebut diringankan. Okey, baik. Ada pendapat daripada Al-Maziri. Al-Maziri berkata, ada kemungkinan iaitu Nabi, beliau ni Nabi SAW mendapat wahyu bahawa siksaan tersebut dapat diringankan selama pelepah tersebut masih basah. Jadi ini hanya kemungkinan sahaja. Bila kita kata kemungkinan, maknanya ia tak pastilah. Kemungkinan ketika Nabi SAW kan sedang melakukan hal tersebut, ada wahyu yang yang diturunkan kepada Nabi sehingga Nabi SAW menyebutkan perkataan tersebut. Baik, berdasarkan pertimbangan ini bererti lafaz la'alla mengandung makna ta'lil. Makna ta'lil maksudnya ialah sebab. Jadi kenapa Nabi kata moga-moga pelepah ini dapat meringankan seksa kubur dua penghuni kubur itu. Okey, dia disebutkan sebagai makna ta'lil apabila ada kemungkinan yang berlaku pada peristiwa tersebut. Namun bagi pendapat Al-Maziri tidak ada makna lain selain ini. Okey, iaitu selain ada kemungkinan wahyu diturunkan. Baik, Imam Al-Qurtubi dia memberikan kritikannya terhadap pendapat tersebut. Okay, terhadap pendapat Al-Maziri itu tadi. Yang mana dia kata, seandainya Nabi mengetahui hal ini, menerusi perantaraan wahyu, tentu Nabi tidak mengatakan dengan lafaz la'alla. Kerana apa? Kalau turunnya wahyu, kita dapati hal ini adalah benda yang confirm. Okay? Ini pendapat Imam Al-Qurtubi lah. Jadi dia kata, kalau Nabi dapat wahyu pada waktu itu, pasti Nabi tak guna ungkapan lafaz la'alla. Kerana la'alla ni maknanya mudah-mudahan. Moga-moga. Kan? Yang menunjukkan tak pastilah sama ada azab kubur itu diringankan ataupun tidak. Tapi kita nampak kat sini, bila Al-Maziri, dia kata mungkin waktu itu wahyu diturunkan. Sebab itu Nabi kata sedemikian. Tapi Imam Al-Qurtubi dia tak agree. Dia tak setuju dengan pendapat Al-Maziri. Sehingga dia kata kalau betul wahyu turun, Nabi tak mungkin dia guna perkataan la'alla. Nabi akan kata, saya tancapkan ini untuk supaya diringankan seksa kubur itu tadi. Jadi dia kata begini, demikian yang dikatakan. Dan Al-Qurtubi tidak membantahnya dengan pernyataan itu.
jika kita mengarahkan pengertian la'alla kepada makna ta'lil. Al-Qurtubi juga berkata, ada yang mempertanyakan mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam memberi syafaatnya kepada kedua penghuni kubur itu selama tenggang waktu tersebut, iaitu pelepah tersebut masih basah, sebagaimana yang disebutkan pada hadis Jabir, kerana zahirnya kisah mengenai hal ini hanya satu. Hadis Jabir macam mana hari itu kita bincang, ingat tak? Yang sekarang Imam Al-Bukhari riwayat hadis siapa? Ya? Apa dia Kak Zah? Kuat sikit. Abu Hurairah. Betul ke? Kan Kak Zah. Abu Hurairah tu kitab Sahih Muslim Kak Zah. Jangan salah masuk kitab Kak Zah. Kan betul tak? Itu Abu Hurairah tu kita bincang hari Sabtu. Siapa? Ni nak marah ni. ni buka ni. Tengok ni. Min hadis kita, Imam Al-Bukhari riwayat hadis ni daripada siapa? Buka surat 374. Siapa? Ibn Abbas. Okey, Ibn Abbas. Jadi hadis ini yang kita bincang daripada Ibn Abbas. Dalam riwayat Ibn Abbas dia sebut la'allahu. Okey, la sekali dekat situ. Nabi kata la'allahu. Yang bawah tu. Okey, yang bawah tu la'allahu. Okey, muka surat 374. Bila ditanya kepada Nabi kenapa Nabi tancapkan pelepah kurma ini kepada kedua-dua kuburan itu, Nabi kata la'allahu. Hadis riwayat Ibn Abbas menggunakan lafaz itu. Tapi kalau rujuk hadis riwayat Jabir, ketika Jabir ceritakan kisah ini, dia tak guna perkataan la'alla. Kan? Itu di mana kita dah bincang dah. Muka surat 386. Okay. Ada 3 kisah. 3 kisah kan kita bawakan berkenaan dengan Nabi tancapkan pelepah kurma ini. Satu, hadis riwayat Ibn Abbas. Okay. Kedua, kita ada hadis Abu Bakrah yang mana sama dengan hadis riwayat Jabir. Seterusnya yang ketiga, hadis riwayat Ibn Hibban. Yang mana hadis itu ambil daripada Abu Hurairah sebagaimana tadi Kak Zah sebut. Okay. Hadis yang ketiga. Jadi kita dah bincangkan tentang perbezaan lafaz yang disebutkan tu tadi. Kalau rujuk hadis riwayat Jabir, okay, dalam hadis Jabir tidak disebutkan pula sebab kedua penghuni kuburan tersebut diseksa. Muka surat 386, perenggan yang ketiga di situ. Okay, third paragraph. Dalam hadis Jabir tidak disebutkan pula sebab kedua penghuni kuburan tersebut diseksa. Dan tidak juga terdapat ungkapan berupa harapan yang tertera dalam lafaz la'allahu. Semoga. Okey. Jadi kita balik muka surat 388. Yang tadi Imam Al-Qurtubi dia sebut. Dia kata ada yang mempertanyakan kenapa Nabi memberikan syafaatnya kepada kedua penghuni kubur itu selama tenggang waktu tersebut, iaitu pelepah tersebut masih basah. Sebagaimana yang disebutkan pada hadis Jabir. Kenapa tak rujuk saja pada hadis Jabir yang mana Nabi tak sebut tentang la'alla itu. Okay, ini maksudnya. Kerana zahirnya kisah mengenai hal ini hanya satu. Jadi ada orang yang melihat hadis Ibn Abbas, hadis Jabir, okay, ia adalah satu kisah. Bukan kisah yang berbeza. Sebagaimana juga pendapat Imam An-Nawawi pada muka surat 386. Di mana Imam An-Nawawi merajihkan bahawa kisah tersebut hanya satu. Tetapi bila kita balik kembali kepada muka surat 386, pendapat ini perlu dikritisi berdasarkan apa yang telah kami sebutkan di atas. Iaitu pada muka surat 386. Bahawa di antara keduanya terdapat perbezaan.
Iaitu hadis Ibn Abbas dengan hadis Jabir, ia berbeza. Bukan peristiwa yang sama. Kalau kita lihat dalam hadis Jabir ini, rujuk kembali pada muka surat 386. Dia kata, sesungguhnya aku melintas di dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Maka berkat syafaatku, aku ingin agar siksaan tersebut diangkat selama kedua batang pelepah ini masih basah. Dan kalau kita lihat kepada punca peristiwanya, waktu itu Nabi nak buang hajat. Okey, kisah Jabir tu Nabi nak buang hajat. Beza dengan kisah Ibn Abbas. Kisah yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, kisah ini kita dapati Nabi lalu di kebun, di sebuah kebun, bukan untuk buang hajat. Yang mana pada kebun ini mereka kata yang terdapat di Madinah ataupun Makkah, Nabi dengar dua suara manusia yang sedang diazab di dua kuburan. Kalau hadis Jabir, Nabi nak buang hajat, Nabi bukan lalu di kuburan tersebut. Okay, jadi pada waktu Nabi nak buang hajat tu, Nabi dengar ada orang yang sedang disiksa. Jadi dua kisah yang berbeza diriwayatkan oleh dua orang sahabat, cuma yang part samanya part mana? Yang menancap pelepah tu, itu je sama. Tapi kisahnya berbeza. Okey? Sebab tu di sini dia kata kita dah bincangkan pendapat ini perlu dikritisi kerana kalau lihat kepada pendapat Imam Al-Qurtubi, pendapat Imam An-Nawawi, mereka dua kata kisahnya sama. Tapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata ia berbeza sebagaimana yang telah kita tampilkan, yang telah kita bincangkan di muka surat 386. Okey, nanti boleh refer kembali ya, rujuk kembali bagaimana jalan kisahnya ataupun perbincangannya. Sebab ialah dah tinggal lama ya, nak dekat sebulan, takut lupa. Bukan takut lupa, memang lupa pun. Okey, Al-Khattabi berkata, yang meringankan siksaan tersebut, okey, sekarang kita masuk kepada pendapat Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi kata, yang meringankan siksaan tersebut bukan pelepah kurma. Okey, bukan pelepah kurma itu. Tapi apa yang membuatkan siksaan kubur itu diringankan? Maka dia kata doa Nabi. Doa Nabi yang menyebabkan siksaan itu diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Al-Khattabi dia jelaskan begini. Yang meringankan siksaan tersebut adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana pelepah kurma itu memiliki keutamaan yang dapat meringankan siksa kubur. Jadi kita tak katalah pelepah kurma tu dia memiliki keutamaan. Kok tiba-tiba kan nanti balik Mekah Madinah bawa pelepah kurma nak pergi cocok dekat kubur bapak kita. Itu dah jadi hal yang dah kenapa kau Sakinah kan. Aku nak pergi ladang kurma. Kan biasa orang kalau pergi umrah kan dia suka pergi ziarah ladang kurma kan. Nak pergilah ladang kurma, nak buat apa? Aku nak beli tu pelepah kurma. Tak tahu kalau tanam pokok kurma hidup ke kat Singapura ni? Hidup je? Dah besar je? Oh bolehlah ambil dekat rumah Cik Ana. Memanglah Cik Ana. Dah berbuah dah Cik Ana? Berbuah ya? Letak kat mana Cik Ana? Minta maaf ya saya tanya tentang pokok kurma dia. Oh dia tak jadi sebagaimana dekat Mekah Madinah lah. Oh. Maknanya walaupun dia hidup tetapi tak sempurna. Okey, walaupun pokok kurma tu dia hidup tapi dia tak sempurna kejadiannya. Kerana cuaca, tadilah Cik Ana kata cuaca. Mungkin tak cukup panas Cuaca lah, cuaca tak sesuai. Dia tak kena masanya, tak kena keadaannya. Oh, kat Kelantan hidup? Oh, Masya Allah. Cuaca lah cuaca. Jadi kita lihat begini. Masalahnya sekarang, apabila ada orang yang menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk menancapkan pohon kurma tu di kuburan. Okay? Kalau kita pergi Mekah Madinah, tak ada pun orang tancap. Pergi perkuburan Baqi, ada ke pokok kurma dekat kubur tu? Tak ada. Tak ada orang buat begitu.
Kerana di sini sebab tu Imam Al-Khattabi dia jelaskan kepada kita yang menjadikan siksa kubur itu ringan bukan kerana pelepah kurma yang memiliki keutamaan itu, tetapi lah kerana doa Nabi SAW untuk kedua-dua penghuni kubur tersebut. Sebab tu dia kata begini ya, hadis ini juga tidak menunjukkan keutamaan pelepah yang masih basah daripada pelepah yang sudah kering. Ada yang mengatakan bahawa selama pelepah tersebut masih basah, ia terus bertasbih kepada Allah sehingga hal itu dapat meringankan siksa kubur seseorang. Okey, so kita tak boleh menjadikan ini sebagai sebab ataupun alasan ya. Yang di mana kita kata sebab itu tadi Nabi kata selama mana pelepah ini dia tak kering, selama itu ianya menjadi kita panggil syafaat lah. Syafaat untuk penghuni kubur itu di mana meringankan siksaan kubur dia. Namun begitu di sini kita kata yang mana mengambil pendapat Imam Al-Khattabi, ada juga orang yang berpendapat itu kerana selama mana pohon itu dia basah, selama itulah dia bertasbih kepada Allah. Yang menyebabkan dia menjadi keringanan bagi penghuni kubur tersebut. Namun ini juga bukan menjadi dalil kita lah untuk kita ambil sehingga kita beramal dengan menancapkan pohon pelepah ataupun apa-apa pohon di kuburan seseorang. Di mana dia kata, dan jika demikian bererti, jika hal ini dijadikan alasan, bererti semua pokok dan benda lain yang masih basah dapat dijadikan untuk meringankan siksaan. Sebab tu kita mungkin kita nampak begini, ada orang yang menjadikan ini sebagai dalil. Mereka menjadikan hal ini sebagai dalil. So kita kata mungkin kita tak boleh dapat pelepah kurma tu di Singapura. Mungkin. Okay? Walaupun Cik Ana kata ada, jangan pergi rumah Cik Ana yang minta, "Nah, kau bagilah aku satu ni, aku nak letak kat kubur mak aku." Tak ada, tak payah pergi rumah Cik Ana minta. Mungkin ada orang kata, tak apalah, yang penting pokok tu dia tak kering. So sebab tu ada orang dia ambil apa-apalah pokok. Orang tanam pokok apa sekarang Apa tu? Daun bidara? Betul, daun bidara letak dekat pokok. Letak kat pokok. Letak dekat kubur. Hidup ke? Oh, kalau dekat kubur? Pokok puding? Oh, yang keluar warna kuning tu Dia hidup. Apa tu mak saya kata letak pokok lidah mak mertua. Ada. Dia kata, aku, kita ambil contoh aku nak tanam pokok ni kat kubur bapak kau. Nak buat apa mak? Bagus pokok ni, kau tanam. Nak buat tanam. Dia kata, tak payahlah nak tanam. Tapi dah saya meraihkan dia lah dia kubur suami dia kan, nanti kan dia sedih pula kan. Bukan sebab saya kata berdalil dengan hadis ni, tidak. Tapi kerana saya diamkan tu kan, kerana yelah kubur suaminya, nanti kan dia sedih, jadi depression pula, takut aku. Jadi cerita lain kan kat mak kita. Saya kata, mak tak payah tanam-tanam ni. Tak apa, bagus pokok ni, biar sejuk. Biar sejuk benda. Dia sejuk. Okeylah, tak apalah, kita diam aja kan, nak meraihkan dia, kesian dia. Okey, tak apa. Biar hati dia tenang, biar dia tak happy kan. Kita nak buat mak kita happy. Mak kita pun kata dia ni dah meningkat usia kan, jangan sampai dia sedih. Jadi saya kata okeylah, tak apa, buat je. Nanti pokok tu hidup pak. Besar pokok tu. Dia pun happy, balik kubur dia cerita kan. Besar pokok tu, mak suka tengok. Oh ya, tak apalah. Mudah-mudahan mudah-mudahan ada dia punya manfaat lah. Ini hidupkan pokok itu. Bukan saya kata untuk manfaat meringankan siksa kubur tersebut. Cuma kita nampak di sini ada orang yang dia tanam pokok, tak kira apa jenis pokok, di mana dengan tujuan untuk meringankan siksa kubur si penghuni kubur. Tetapi di sini Imam Al-Khattabi kata apa? Itu tak boleh dijadikan dalil.
Tak boleh jadikan dalil. Okey, kerana ini kita lihat perbahasan yang berikutnya, dia kata apa? Jika demikian bererti keberkatan zikir dan bacaan Al-Quran lebih mampu untuk meringankan sisaan kubur tersebut. Kita tak perlu nak tunggu tanam pokok. Kita cuma baca Quran, kita zikir dekat kubur tu dah menjadikan siksa kubur seseorang ringan. Kerana kalau nak dibandingkan pokok dengan baca Quran, pasti baca Al-Quran tu lebih baik. Sebab apa Nabi ada pesan pada kita, hendaklah kamu basahkan lidah kamu dengan zikrullah. Maknanya lidah kita basah kan? Bila sentiasa lidah kita basah dengan zikrullah, bacaan Al-Quran, maka baiklah kita ini. Jadi di sini Imam Al-Khattabi kata apa? Kalau kita nak kata kerana pokok yang basah, pasti lidah yang basah tu lebih baik. Kerana ianya dibasahi dengan zikrullah dan juga kalamullah. Tapi itu cuma pendapat dia sahajalah. Oh, kenapa kat kubur baca Yasin ya, baca surah lain tak boleh? Mungkin Yasin tu mudah untuk orang tu. Bukan kita kata surah lain tak boleh, tapi mungkin ada orang daripada kecil kan dia lebih selesa dengan surah Yasin. Kerana dia baca semasa malam Jumaat. So dia selesalah, senang untuk dia baca. Namun nak baca surah Al-Baqarah boleh juga. Tak balik, betul. Kak Som kata kalau aku baca surah Al-Baqarah tak balik, aku kat sini. Kita bentang tikar ya. Bentang tikar. Siap makanan, bawa tepin. Budaya, itu budaya, dia bukan sunnah. Kalau dekat rumah baca pun boleh. Kalau kita sebagai anak lah ya, kita sebagai anak, kita baca dekat rumah yang mana kita hadiahkan untuk kedua ibu ayah kita, boleh je, tak ada masalah. Walaupun di sana ada pendapat lah kata tak sampai dan sebagainya. Apa dia? Oh ada ular, jangan sebut. Taklah, yang penting, yang penting ziarah kubur ini dia baik ialah untuk menghidupkan hati kita. Insaf. Ini yang Nabi SAW sarankan. Kenapa Kak Aisyah ketawa? Oh, ilmu. Jadi? Okey. So, jadi macam takut lah ya. Yalah, kita orang Singapura nampak benda-benda gini takut. Macam saya nampak benda kecil takut. Kalau orang kat mana, alah benda kecil, takut. Alah ular. Kawan saya, ular, budak Sabah. Ular. Saya kat kampung saya tangkap ular. Budak Sabah macam tu kan. Kita nampak ular kecil ini dah menjerit gitu. Betul lah, lipas. Cakap ular, cakap lipas. Saya kalau ada lipas dekat bilik saya, memang saya panggil kawan saya. Saya call, kau datang bilik aku. Ada lipas. Lipas. Dia datang, ambil tisu. Dah, Kak Sakinah, lipas dah pergi. Alhamdulillah. Kita kan, selagi mana dia tak mati, selagi tu kita tak boleh tidur tau. Saya cicak saya okey. Cicak saya okey. Tak tahu kenapa. Maknanya dia sebab kalau dekat asrama tu cicak banyak. Cicak memang banyak. Kan? Lepas tu cicak dia bukan macam cicak kita kecil-kecil. Besar kau. Saya kata ini anak buaya ke apa ni? Besar, macam anak biawak gitu kan. Besar. Lepas tu dia punya kulit macam baju army tu, tahu tak? Baju army tu kan. Dia cicak, lain macam dia punya cicak ni tapi saya tak takut sangat lah. Saya biarkan je macam tu kan. Sebab macam kita kalau gini je lari gitu. Tapi kalau lipas macam dia pergi ke arah kita kan macam tu kan. Tapi itulah, dia biarkan je. Cuma tadi cerita pasal apa? Kenapa masuk cicak ni? Cerita pasal kubur. Tanah kubur ya. Tak apa. Kita cerita tanah kubur. Itu ada kisahnya juga. Dah padan dengan suara saya hari ini.
Okey. So nak kata, kita jangan jadikan dalil tentang tanam pokok tu lah. Ya, di mana kita lihat pokok ini selama mana dia tak mati, kan? Selama mana dia tak kering, dia akan meringankan seksa kubur bagi penghuni kubur tersebut. Dan di sinilah telah dibahaskan. Okey, di mana dia kata At-Tibi, kita masuk pendapat At-Tibi pula ya. At-Tibi berkata, kemungkinan kita tidak mengetahui apa hikmah yang terkandung pada pelepah yang masih basah sehingga dapat meringankan siksa kubur. Sama halnya yang tidak diketahuinya jumlah malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni penjaga neraka. Baik, dalam agama kita ni ada banyak perkara ghaib yang tidak kita ketahui sebab hikmah, kan, yang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sedemikian. Jadi At-Tibi dia mengambil pendekatan di mana tak perlulah kita nak discuss, tak perlu kita nak bincang. Sama ada pelepah kurma ni memang memiliki keutamaan untuk meringankan azab kubur ataupun tidak. Yang penting kita lihat dalam hal ini Al-Khattabi dan orang-orang yang mengikutinya, maknanya yang bersependapat dengan pendapat Imam Al-Khattabi ini, mereka mengingkari orang yang menancapkan pelepah di kuburan dengan alasan mengamalkan hadis ini. Jadi menurut kepada pendapat Imam Al-Khattabi, kan, di sana dia kata apa? Tak perlu untuk kita menancapkan apa pun jenis pokok di mana-mana kuburan kerana kita nak beramal dengan hadis ini. Kerana tujuan hadis ini bukan untuk menjelaskan kepada kita tentang keutamaan pelepah ataupun apa-apa pokok ditancapkan di kuburan. Tujuan hadis ini nak terangkan tentang apa tadi? Buang air kecil tadi. Jauh sangat pergi kakak. Okey, ingat ya, tentang buang air kecil dengan dosa namimah, iaitu penghuni kubur diseksa. Itu tujuan hadis yang Nabi SAW ingin sampaikan kepada kita. Bukan tentang tancap pokok di kuburan. Okey, baik. Imam At-Turtusi berkata, kerananya, perkara ini termasuk pengkhususan Rasulullah SAW dan dikarenakan berkah tangan beliau. Jadi kalau nak kata tentang pokok tu kan tadi, itu merupakan pengkhususan yang kita berikan kepada Nabi, di mana ia merupakan Nabi yang tancap. Jadi itu merupakan pengkhususan untuk Nabi. Keberkatan yang ada pada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Al-Qadi Iyad, kita lihat kepada pendapat yang berikutnya. Al-Qadi Iyad berkata, ini kerana ditancapkannya pelepah tersebut di atas kubur dikaitkan dengan masalah ghaib. Masalah ghaib ni perkara yang tidak kita ketahui tapi wajib kita imani. Contohnya, syurga neraka lagi. Apa ni? Hari kiamat lagi. Malaikat lagi. Apa dia cik saya? Rukun iman. Oh, semua. Itu masalah ghaib ke? Ada termasuk masalah ghaib. Yang paling dekat dengan perbincangan ialah seksa kubur, kenapa tak sebut? Seksa kubur kan masalah ghaib, sedang bincang kan? Pergi jauh-jauh kenapa? Itu yang saya tanya banyak kali tu. Kenapa tak sebut? Seksa kubur tu masalah ghaib, kita tak nampak kan? Kita kalau korek kubur, nampak tak? Tak nampak. Kita cuma nampak ada rangka jenazah, rangka mayat tu. Tapi seksa kubur tu tak berlangsung. Mungkin ada orang kata tak logik. Kalau saya, mungkin orang kata aku nak tengoklah seksa kubur tu macam mana kan. Dia tunggu. Lepas tu dia tanam kubur, dah tanam jenazah tu, dia nak korek balik, dia nak tengok. Dia takkan nampak apa-apa. Ini kita panggil sebagai masalah ghaib. Isu-isu ghaib yang wajib diimani. Tak nampak dengan mata kasar kita, tapi tak bermakna dia tak ada. Bukan begitu maknanya. Maka sebab itu di sini Imam Al-Qadi Iyad, Syekh Qadi Iyad, dia kata apa? Ini kerana ditancapkan pelepah tersebut di atas kubur, kita kaitkan dengan masalah yang ghaib. Yang tadi kan tentang keutamaan pelepah tu. Kita tak tahu apa keutamaan dia, tapi kita kaitkan ia dengan masalah ghaib kerana ia berkaitan dengan seksa kubur itu tadi. Okey. Lalu dia kata, yakni sebagaimana sabda baginda, la yu'adzabani, sesungguhnya keduanya sedang diseksa. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia ada memberikan pendapatnya di sinilah.
Okay, dia kata begini, menurut saya, Ibn Hajar, kerana kita tidak mengetahui apakah seseorang itu diseksa di kuburnya atau tidak, maka ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat meringankan siksaan jika memang dia diseksa. Boleh faham maksud dia? Apa maknanya? Kalau dah sampai seksa gitu-gitulah, kan? Macam mana? Macam mana kerutnya? Okey, apa makna? Apa maksud Imam Ibn Hajar dia kata gitu? Okey. Kak Zaidah, Kak Zaidah cakap. Kita tak boleh buat apa-apa pun untuk meringankan siksa kubur. Okey, poinnya dah betul. Okay, cuma ada sikit saja yang silap di situ. Dia macam ni. Sebab tadi Kak Zaidah kata, kalau siksa kubur tu memang dah ada. Okay, kita buat apa-apa pun tak boleh elakkan siksa kubur tu. Okay, itu betul. Cuma di sini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia berpendapat begini. Kita sekarang dekat luar daripada kuburan ni tentang masalah gaib ni, kita tak tahu apa jadi dalam kubur tu. Orang itu dia diseksa ataupun tidak, kita tak tahu. Yang kita nampak ialah kuburan. Berbeza dengan Nabi SAW. Tetapi dia kata, ketidakpengetahuan kita ataupun ketidaktahuan kita tentang apa yang berlaku dalam kubur bukan menjadi alasan untuk kita tak buat sesuatu bagi meringankan siksa kubur itu. Bukan alasan untuk kita tak buat sesuatu bagi meringankan siksa kubur itu. Maknanya, dia kata gini, kalau kita boleh tancapkan pelepah korma tersebut untuk meringankan siksa kubur, buat. Itu pendapat dia. Dia bukan jadi alasan untuk kita tak buat apa yang kena usaha. Kita yang hidup perlu berusaha buat apa sahaja agar siksa kubur itu diringankan. Walaupun kita tahu dia kena seksa ke ataupun tidak dalam kubur tersebut. Okay, dia kata begitu. Jadi kita lihat seterusnya. Sebagaimana kita tetap mendoakan agar mendapat rahmat. Walaupun kita tidak tahu apakah dia mendapat rahmat ataupun tidak. Bila ada orang meninggal, kita doa apa? Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita doa begitu. Tapi adakah kita tahu Allah nak beri ataupun tidak kepada dia? Itu semua berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tetap doa tak? Tetap doa. Contoh, kita tahu orang tu jahat sangat-sangat, tapi dia orang Islam. Bila dia meninggal dunia, kita tak doakan dia, betul tak? Kita tak doakan Allahumma ghfirlahu warhamhu. Dalam hati kita, tapi dia dosa tapi dia berdosa kan? Tapi dia buat dosa-dosa besar. Dia mati dalam keadaan yang su'ul khatimah contohnya. Kita menyaksikan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kita tetap doakan dia. Sebagai sangka baik kita kepada Allah agar Allah ampunkan dia, agar Allah berikan rahmat kepada dia, agar Allah buat yang terbaik untuk jenazah. Kita tak doakan yang buruk-buruk kepada orang tu. Namun adakah kita tahu Allah ampunkan dia ataupun tidak? Kita tak tahu. Adakah Allah akan beri rahmat dia kepada dia? Kita tak tahu. Tapi kita tetap doakan dia. Sebab tu di sini Imam Ibn Hajar kata apa? Kalau kita boleh buat apa saja yang kita nak buat untuk meringankan siksa kubur itu, buatlah. Ini pendapat dia. Okay, ini pendapat dia. Okay, baik. Kita lihat di sini. Selain itu, tidak ada teks hadis yang pasti bahawa beliau sendiri, itu Nabi sendiri yang menancapkan pelepah tersebut. Jadi, terdapat kemungkinan bahawa baginda memerintahkan salah seorang sahabat untuk menancapkannya. Jadi, bagi pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata apa? Dapat banyak kemungkinan. Sebab tadi mereka kata apa? Pelepah kurma ini, dia menjadi pengkhususan kepada Nabi kerana Nabi sendiri yang tancapkan. Jadi pelepah itu dia menjadi sesuatu yang dapat meringankan siksa kubur itu kerana keberkatan tangan baginda.
Nama di sini Imam Ibn Hajar kata apa? Kita sendiri tak pasti adakah betul Nabi yang tancapkan ataupun Nabi suruh sahabat yang tancapkan. Contoh kita nampak hadis riwayat Jabir tu tadi. Nabi suruh Jabir, bukan Nabi yang buat. Jadi bagaimana kita nak kata bahawa pelepah korma itu ia menjadi sesuatu yang meringankan siksa kubur kerana berkat tangan Nabi. Sedangkan ada peristiwa di mana Nabi perintahkan para sahabat yang buat sedemikian. So dia kata begitulah, dia menggunakan pendapat yang sedemikian. Yang mana dia nak kata itu kemungkinan ia bukan pengkhususan untuk Nabi. Kita sendiri boleh lakukan kerana mungkin Nabi ada peristiwa di mana Nabi yang suruh para sahabat yang lakukan. Baik, bahkan dikata begini, seorang sahabat yang bernama Buraidah bin Al-Hushayb mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Buraidah ini dia sentiasa buat sebagaimana yang Nabi buat. Maknanya bila ada di kalangan ahli keluarga yang meninggal, dia akan tancapkan begitu. Dia buat gitu. Iaitu dengan, ada juga yang dia buat di sini iaitu dengan berwasiat kepada keluarganya nanti agar meletakkan 2 pelepah kurma di atas kuburannya apabila dia wafat. Jadi sampaikan dia memberikan wasiat kepada ahli keluarga dia, kalau saya meninggal dunia nanti letakkan pelepah kurma ni di atas kuburan saya. Kerana dia nak beramal dengan hadis yang kita pelajari hari ini. Jadi dia kata begini, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Janazah, di buku syarah ini nanti kita akan jelaskannya dalam kitab Janazah. Tentunya apa yang dilakukan oleh sahabat ini lebih utama untuk diikuti. Jadi ini pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Baik, kita lihat kepada nota kaki nombor 156 di situ. Okey, ada lagi penerangan yang mana nak memberikan kepada kita dengan satu lagi penjelasan yang bagi saya amat penting. Walaupun di sana Imam Ibn Hajar kata tak ada masalah untuk buat ataupun menancapkan pelepah pokok kurma itu kerana kita tak tahu sama ada dia diazab ataupun tidak. Yang penting kita balikkan ia kepada Allah. Yang penting kita buat saja. Itu pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dengan juga pendapat yang dia kata ada sahabat yang buat. Contohnya Buraidah tu tadi. Okey, baik. Kita lihat nota kaki 156. Yang mana memberikan kepada kita pendapat yang lebih benar daripada pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata yang benar dalam masalah ini adalah seperti apa yang dikatakan oleh Al-Khattabi. Tadi Al-Khattabi kata apa? Tancap ke tidak? Okey. Al-Khattabi tadi kata apa? Yang meringankan siksaan kubur tu bukan tentang menancap pelepah kurma, tetapi ialah kerana doa Nabi SAW. Dan kemungkinan besar ialah kerana tangan Nabi SAW yang mengandungi berkah yang menyebabkan boleh berlakunya ringan siksa kubur bagi orang yang boleh penghuni kubur itu. Jadi pendapat ini kata yang benar sebenarnya ialah pendapat Al-Khattabi, bukan pendapat Imam Ibn Hajar tersebut. Kerana apa? Okay, dia berikan kepada kita dengan penjelasan. Yakni dia mengingkari diletakkannya pelepah kurma atau yang semisalnya di atas kuburan. Alasannya kerana Nabi SAW tidak melakukan hal itu kecuali pada kuburan tertentu dan yang beliau ketahui bahawa penghuninya sedang diseksa. Jelas di sini, Nabi tak buat untuk semua kuburan. Kalau kita nampak logik, kalau itu betul-betul, kalau pelepah kurma ni betul-betul ataupun apa jenis pokok yang hidup, yang tidak kering ini betul-betul boleh meringankan siksa kubur, Nabi akan suruh ia secara berleluasa. Nabi akan kata, okey, siapa saja meninggal dunia, kuburannya letak pelepah kurma. Dan itu juga akan dilakukan oleh para sahabat keseluruhannya. Kerana kita tahu para sahabat amat mencintai apa yang Nabi lakukan. Dan mereka akan buat. Tapi yang kita lihat, ia tidak berlaku. Tidak berlaku sedemikian. Okey? Dan setelah itu Nabi pun tak pergilah mana-mana kubur, semua kubur Nabi tak buat. Kerana Nabi ni adalah orang yang penuh kasih sayang. Nabi akan penuh kasih sayang. Nabi akan kata, buatlah untuk semua, kesian semua orang kena siksa kubur. Nabi akan buat begitu. Kita tak kata, Nabi ni pilih kasih lah. Kubur ni 2 je Nabi buat, yang lain Nabi tak buat. Kenapa yang lain tu tak kena siksa kubur ke? So nampak di sini, kita lihat Nabi SAW hanya buat untuk kuburan tertentu sahaja.
bukan untuk semua kuburan yang Nabi lalu. Dan kita tak kata Nabi SAW tak pergi ziarah ataupun tak pergi kunjungi kuburan, kerana setiap hari ada orang meninggal. Kan? Dan setiap hari ada orang meninggal, pasti akan lalu pada kuburan. Dan Nabi akan dengar bunyi apa-apalah yang ada dalam kuburan tu, tapi tidak berlaku sedemikian. Okey? Baik, seterusnya kita lihat begini. Dan yang beliau ketahui bahawa penghuninya sedang disiksa. Apabila hal itu disyariatkan, nescaya Nabi akan melakukannya pada semua kuburan. Sahabat-sahabat senior seperti para khalifah iaitu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tidak pernah melakukan hal ini, padahal mereka adalah generasi yang paling faham tentang as-sunnah daripada Buraidah itu sendiri. Semoga Allah meredai mereka seluruhnya, maka perhatikanlah hal ini. Jadi saya juga lebih cenderung untuk memilih pendapat Al-Khattabi itu tadi. Kerana kita lihat di sana memang ada logiknya. Apa yang dikeluarkan oleh Al-Khattabi pendapat dia. Dan juga pendapat yang di bawah nota kaki ni lah kan, yang diletakkan di sini, di mana dia kata kalau betul itu menjadi syariat Nabi SAW pasti akan lakukan kepada semua kuburan. Tapi yang kita lihat, ia tidak berlaku sedemikian. Hanya pada kuburan tertentu sahaja. Okey, itu sahaja, boleh? Kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Kita akan selesaikan perbincangan hadis ini, panjang lagi. Ada 4 muka surat lagi yang akan kita baca untuk selesaikan perbincangannya. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Siapa? Oh, yang belakang. Okay. Oh, adakah salah kalau anak tak menguruskan pemindahan kuburan tu? Maksudnya dia biarkan ataupun dia wakilkan kepada orang lain? Oh, tak jadi masalah. Yang penting diselenggarakan dengan baik. Siapa pun yang menyelenggarakannya, sama ada anak ataupun apa-apa, mana-mana keluarga lah yang diwakilkan, boleh sahaja. Yang jadi masalah kalau kita sebagai anak, kita tahu tapi kita buat bodoh je. Okay, itu je masalah. Kita pun tak wakilkan siapa-siapa, kita biarkan saja. Boleh? Boleh. Kita register, kita wakilkan pada, mungkin kita letak nama, okey nanti kalau apa-apa kontak orang ini untuk uruskan kubur abah saya ataupun kubur arwah ibu saya, okey saja. Maknanya dia itu bertanggungjawab jugalah diberikan hal tu kepada orang lain. Tak dosa, tak dosa. Yang dosa ialah kalau sekiranya dia biarkan, buat bodoh je. Dalam keadaan dia mengetahui ya, dia tahu buat bodoh tu bayarlah, buang masa je. Ini maknanya dia tak berkhidmat lah. Sebab kita ni masih lagi berkhidmat kepada kedua ibu ayah kita walaupun mereka sudah meninggal dunia. Okey, wallahu a'lam bishawab. Baik muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hari bulan?